Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Amirul Azim bin Muhammad Yahya, nombor metrik 10 DEP 21F1028, kelas DEP 4A. Dan hari ini saya akan membentangkan bersama rakan-rakan saya iaitu Mio Muhammad Faris Farhan Mio Haris dan juga Muhammad Nur Alif bin Sulaiman. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan pelan perniagaan Entrepreneurship MPU 22012. Okey. Ringkasan eksekutif. Prepare by Amio ialah sebuah perniagaan berasaskan makanan dan berkategori perkongsian. Diuruskan oleh 3 orang rakan kongsi iaitu Encik Mio Muhammad Faris Farhan, Mio Haris, Encik Muhammad Nur Ali bin Sulaiman dan Encik Muhammad Amir Azim bin Muhammad Yahya iaitu saya. Kerepek by Amio menjual pelbagai jenis kerepek seperti kerepek pisang masin, kerepek ubi pedas dan kerepek ubi kari. Pelanggan boleh menikmati kerepek kami di mana-mana sahaja kerana kerepek kami dibungkus dengan rapi. Kedua, promosi produk dijalankan melalui risalah edaran dan pengiklanan melalui akaun Instagram, Facebook dan TikTok iaitu media sosial. Kami akan memberi diskaun sebanyak 20% jika pelanggan membeli lebih daripada 10 bungkus. Pada hari perayaan, kami akan membuat promosi kepada pelanggan yang membuat 10 tempahan terawal dengan diskaun 10%. Pada pelanggan tetap, kami akan memberikan sekeping kupon pada setiap pembelian. Kupon yang terkumpul sebanyak 10 keping akan diberikan ganjaran iaitu 1 bungkus kerepek percuma kepadanya. Okey. Seterusnya, pengenalan. Kerepek by Amio menawarkan perkhidmatan makanan ringan, mudah untuk dijadikan kudapan dan untuk disajikan kepada sesiapa. Menyediakan khidmat cash on delivery (COD) di sekitar kawasan Politeknik Seberang Perai dan tujuan perniagaan kami juga adalah untuk membantu pelanggan memenuhi keinginan mereka terhadap pencuci mulut. Perniagaan ini beroperasi di kawasan sekitar pusat perniagaan dan gerai makanan. Kerepek by Amio menggunakan media atas talian seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp untuk meluaskan lagi dalam bidang pasaran. Tujuan perancangan perniagaan. Kami ada 3 tujuan, iaitu tujuan pertama merupakan langkah pertama modul sebelum memulakan perniagaan. Pelan perniagaan ini sangat penting kepada perniagaan baharu kerana ia mungkin dapat membantu kami mengekalkan perniagaan kami lebih lama di pasaran Malaysia. Tujuan kedua, sebagai garis panduan untuk kami dalam menetapkan, merancang, mengurus, mengendalikan dan mengawal perniagaan kami untuk pengurusan harian, belanjawan, ramalan kewangan, strategi, pasaran sasaran dan juga matlamat jangka panjang. Dan tujuan terakhir iaitu tujuan ketiga, sebagai pelan induk sesebuah organisasi untuk mengira keberkesanan dalam menjalankan perniagaan tersebut. Pelan perniagaan mengikut kos pelaksanaan projek dan mengikut sumber dana, terdapat sumbangan rakan kongsi, pinjaman dan sewa beli. Bagi kos pelaksanaan projek premis perniagaan tidak ada, sumber dana juga tidak ada. Bagi kos pelaksanaan projek iaitu peralatan dan bekalan perniagaan, syarikat kami telah menggunakan wang sebanyak RM100 dan juga sumber dana melalui sumbangan rakan kongsi iaitu RM100. Bagi kos pelaksanaan projek iaitu perbelanjaan bulanan iaitu 1 bulan, kami menggunakan RM367 dan sumber dana itu semua datang daripada sumbangan rakan kongsi sepenuhnya. Bagi kos pelaksanaan projek pemasaran, kami menggunakan RM20 iaitu juga daripada sumber dana sumbangan rakan kongsi. Dan
perbelanjaan luar jangka iaitu 10%. Syarikat kami juga menggunakan wang sebanyak RM20 serta keseluruhan wang datang daripada sumber dana sumbangan rakan kongsi. Jadi syarikat kami bagi kos pelaksanaan projek, jumlah yang diguna pakai adalah RM506, juga kesemua jumlah datangnya daripada sumber dana sumbangan rakan kongsi. Latar belakang perniagaan. Okey, nama perniagaan kami adalah Krepek.by Amio. Alamat perniagaan Politeknik Seberang Perai, Pematang Pauh. Nombor telefon yang diguna pakai untuk membuat sebarang pesanan dan juga untuk berhubung adalah menggunakan nombor 011-7269-7595, dan sosial media yang kami gunakan adalah Instagram dan Facebook, iaitu di Instagram menggunakan @krepek.by.amio dan Facebook krepek.by.amio. Latar belakang rakan kongsi. Jadi kumpulan kami menggunakan rakan kongsi sebanyak 3 orang, iaitu Alif Sulaiman sebagai pengurus utama krepek.by.amio, Amirul Azim sebagai pengurus operasi krepek.by.amio, dan Mia Faris Farhan sebagai pengurus kewangan krepek.by.amio. Okey, rakan kongsi yang pertama iaitu Alif Sulaiman sebagai pengurus utama krepek.by.amio. Nama penuh Muhammad Nur Alif bin Sulaiman. Nombor kad pengenalan 000705080523. Berumur 23 tahun. Kelayakan akademik diploma dan sumbangan modal sebanyak RM168.67. Rakan kongsi yang kedua iaitu Muhammad Amirul Azim bin Muhammad Yahya sebagai pengurus operasi krepek.by.amio. Nama penuh Muhammad Amirul Azim bin Muhammad Yahya. Nombor kad pengenalan 031127070033 dan berumur 20 tahun. Kelayakan akademik iaitu diploma dan sumbangan modal sebanyak RM168.66. Dan rakan kongsi yang terakhir iaitu Mia Faris Farhan sebagai pengurus kewangan krepek.by.amio. Nama penuh Mia Muhammad Faris Farhan Mia Haris. Nombor kad pengenalan 031104070807 yang berumur 20 tahun. Kelayakan akademik iaitu diploma dan sumbangan modal sebanyak RM168.66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Muhammad Faris Farhan dan saya akan meneruskan perbincangan ini. Okey, untuk bahagian perancangan tenaga kerja dan spesifikasi. Kami mempunyai 3 pekerja, iaitu antaranya pengurus utama, pengurus kewangan dan pengurus operasi. Seorang akan menjadi pengurus utama. Tugasnya adalah untuk mengurus aktiviti kewangan. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah dengan bijak. Yang kedua, seorang akan menjadi pengurus kewangan. Tugasnya adalah untuk menyediakan laporan kewangan perniagaan, memastikan aliran keluar masuk dalam keadaan baik. Dan yang terakhir, seorang akan menjadi pengurus operasi. Tugasnya adalah untuk memastikan aktiviti perniagaan berjalan lancar dan sistematik. Yang kedua adalah untuk memastikan bekalan keluar masuk dalam keadaan baik dan betul. Seterusnya, gaji dan juga imbuhan. Untuk gaji dan imbuhan, pengurus utama akan mendapat bulanan sebanyak RM100 dan jumlahnya adalah 100 sahaja. Pengurus kewangan juga 100, pengurus operasi juga 100. Baiklah, di sini adalah beberapa peralatan yang kami gunakan untuk perniagaan kami. Yang pertama ialah sila. Harganya RM70 dan kami mempunyai satu sahaja.
Yang kedua adalah plastik bag. Harga dalam lingkungan RM15.80 kuantiti 1. Yang kedua adalah beg plastik. Harga RM4.80. Yang kedua bekas tester. Harganya RM2.40 kuantiti 1. Yang terakhir sarung tangan. Harganya RM7 kuantiti juga 1. Seterusnya perbelanjaan organisasi. Untuk perbelanjaan aset tetap kami, contohnya mesin dan peralatan, harganya RM100. Yang kedua modal kerja, iaitu untuk membeli bahan mentah dan juga pembungkusan, kami telah habis sebanyak RM1,239. Dan yang terakhir praoperasi. Sebagai contoh perbelanjaan lain, insurans dan cukai jalan kenderaan, pelbagai belanja praoperasi. Harganya RM260, RM220 dan yang terakhir RM500. So jumlah keseluruhannya RM980. Dan perbelanjaan kami untuk keseluruhan bagi operasi ini ialah RM2,319. Okey, itu saja. Saya akan serahkan kepada Muhammad Nur Alif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Alif Sulaiman. Nombor matrik saya 10 DEP 21F1002. Saya daripada DEP 4A dan hari ini saya akan membentangkan rancangan pemasaran. Jadi kerepek merupakan makanan ringan popular di Malaysia sejak zaman berzaman lagi. Kini kerepek telah dipermodenkan lagi dengan telah tercipta pelbagai perisa mengikut peredaran zaman dan permintaan daripada masyarakat. Dan kerepek juga boleh dihidang kepada tetamu atau dijadikan sebagai kudapan untuk ahli keluarga. Oleh itu, tercetuslah idea untuk kumpulan kami menyajikan makanan yang boleh menjadi kudapan dan dijadikan sebagai perniagaan kami. Untuk jualan, kami merancang akan menambahkan lagi pelbagai variasi jenis dan perisa kerepek yang dijual. Setakat ni kami menawarkan tiga jenis kerepek, iaitu pisang masin, kerepek ubi pedas dan kerepek ubi masin. Kami turut menyediakan khidmat penghantaran barang jualan atau cash on delivery atau singkatannya COD dengan cas penghantaran sebanyak RM2 dan perkhidmatan ini tersedia di sekitar kawasan Perdagangan Sabang Perai. Seterusnya pula ialah pasaran sasaran juga memainkan bahagian paling penting dalam rancangan pemasaran. Pasaran sasaran bermaksud sekumpulan pelanggan yang telah diputuskan untuk perniagaan untuk menyasarkan usaha pemasarannya dan akhirnya ke arah barangannya. Ia juga boleh dikenal pasti sebagai sekumpulan pelanggan yang mempunyai keperluan dan kehendak yang boleh dipenuhi oleh produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Jadi tanpa pasaran sasaran, sukar untuk mencipta strategi pemasaran yang berkesan dan cekap. Oleh itu kami menjual kerepek yang sangat berat tentang siapa sasaran pasaran kami, dan kami juga mencari sasaran pasaran terbaik untuk strategi pemasaran. Saiz pasaran ialah jumlah pembelian berpotensi yang dijangka daripada pasaran sasaran. Potensi pembelian termasuk pembelian produk pesaing dalam pasaran yang sama. Anggaran pasaran dilakukan dengan memerlukan maklumat mengenai pasaran tertentu yang ingin dimasuki oleh perniagaan. Kawasan ini mempunyai anggaran sebanyak 300,000 orang penduduk. Terdapat 6 taman perumahan yang berhampiran dengan kawasan perniagaan kami, dan terdapat juga 10 syarikat berhampiran serta 100 kedai-kedai perniagaan yang berhampiran dengan kawasan perniagaan kami. Penumpang bas ekspres juga berada Stesen bas ekspres juga berada di daerah ini. Jadi anggaran sebanyak 3% daripada jumlah kumpulan di atas akan menikmati kudapan ini. Pesaing. Jadi untuk perniagaan kami
yang kami dapat kesan terdapat 3 pesaing, iaitu yang pertama ialah Kobat, yang kedua Anjung Suri dan yang ketiga ialah Dinda Light. Jadi kekuatan untuk Kobat ialah dia mempunyai banyak pilihan, tetapi kelemahan dia harga barangannya mahal dan cepat habis. Manakala untuk Anjung Suri pula kekuatan penjagaan mereka ialah mereka mempunyai kedai yang terkenal dan menarik perhatian dari segi kebersihan. Tetapi kelemahan mereka mempunyai ramai pelanggan tetapi mereka kurang tenaga kerja. Manakala untuk Dinda Light pula, kekuatan mereka ialah mereka menjual kek yang murah dan banyak pilihan, tetapi kelemahan mereka kedai mereka selalu tutup. Manakala untuk sasaran dan saiz pasaran pula, untuk penduduk sekitar Permatang Pauh, saiz pasaran ialah sebanyak 4,000 dan permintaan sasaran ialah sebanyak 800. Manakala sasaran pasaran untuk pelajar UiTM dan Politeknik, saiz pasaran ialah 200 dan permintaan sasaran ialah sebanyak 40. Dan manakala untuk dalam talian pula, iaitu di Instagram, Facebook dan WhatsApp, saiz pasaran ialah sebanyak 500, manakala permintaan sasaran ialah 100. So jumlah untuk saiz pasaran ialah 4,700, manakala permintaan sasaran pula ialah sebanyak 940. Bahagian pasaran. Jadi untuk pesaing pertama kami iaitu Kobat, peratus bahagian pasaran sebelum masuk sebanyak 50%, peratus kehilangan bahagian pasaran selepas masuk ialah 10%, dan peratus bahagian pasaran setelah masuk ialah 40%. Untuk Anjung Suri pula, peratus bahagian pasaran sebelum masuk sebanyak 30%, peratus kehilangan bahagian pasaran selepas masuk ialah 6%, manakala peratus bahagian pasaran selepas masuk ialah 24%. Untuk Dinda Light pula, peratus bahagian sebelum masuk pasaran sebanyak 20%, peratus kehilangan bahagian pasaran selepas masuk sebanyak 4%, manakala peratus bahagian pasaran selepas masuk ialah 16%. Dan seterusnya pula ialah ramalan jualan, dan berikut ialah ramalan jualan kami dari bulan Januari hingga Disember. So jumlah untuk tahun pertama ialah sebanyak RM6,426. Jumlah untuk tahun kedua pula ialah RM12,852, manakala jumlah untuk tahun ketiga pula sasaran kami ialah sebanyak RM19,278. Strategi pemasaran. Yang pertama ialah strategi produk. Di bawah strategi produk, kami mentadbirkan produk kami dalam kategori kerepek. Ini kerana produk kami adalah berasaskan pisang dan ubi yang dihiris, digoreng dan boleh dimakan pada bila masa sahaja. Hal ini bermaksud kami menjual kerepek kepada pelanggan dalam semua peringkat umur. Kerepek pisang dan ubi kami mempunyai ciri yang terbaik untuk syarikat kami. Ini kerana untuk memastikan produk kami berkualiti tinggi. Manakala strategi yang kedua pula ialah strategi promosi. Promosi adalah penting untuk memaklumkan produk kami kepada pelanggan. Ini adalah untuk memastikan semua pelanggan mengetahui tentang kerepek by Amio. Untuk memaklumkan kepada mereka bahawa kami menjual produk yang berkualiti tinggi dan harga yang ditawarkan adalah berpatutan. Sebagai sebuah syarikat, pengiklanan merupakan peranan yang penting dalam perniagaan. Untuk memastikan produk kami terkenal di pasaran, kami perlu merancang beberapa strategi yang sistematik. Pelan operasi. Elemen penting dalam perancangan pengalihan ialah rancangan operasi. Ini kerana strategi operasi memastikan syarikat kami sentiasa berjalan lancar. Yang pertama sekali ialah kami akan mendapatkan bekalan daripada pembekal. Yang kedua, kami menerima tempahan dan melakukan pengiklanan. Untuk yang ketiga pula, kami akan menyediakan bahan. Dan yang keempat pula, kami akan menggoreng dan membungkus makanan. Manakala pelan operasi yang terakhir, iaitu yang kelima pula, kami akan mengedarkan kepada pelanggan. Dan berikut ialah lokasi operasi kami. Pada setiap hari Selasa dan hari Rabu, kami akan melakukan
perniagaan di Jabatan Kelanjutan Elektrik Politeknik Semabrai Pulau Pinang. Di samping pada masa sama kami turut menjalankan perniagaan secara atas talian melalui promosi di setiap grup WhatsApp student di dalam Politeknik Semabrai. Sekian, terima kasih.